Hai semua, salam sejahtera untuk semua pelajar. Dan minggu lalu kita sudah habis untuk bab 6, jadi untuk hari ini kita akan masuk dalam bab yang baru, yaitu bab 7 berkaitan dengan kegiatan ekonomi di Malaysia. Dan dalam bab ini kamu akan belajar beberapa perkara, 1, 2, dan juga 3. Oke, jadi untuk hari ini kamu akan belajar dalam 7.1, yang berkaitan dengan jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan pendapatan, dan kegiatan ekonomi di Malaysia terbahagi kepada 3 sektor yang utama, yaitu primer, sekunder, dan juga tertier, ataupun dikenali sebagai sektor pertama, sektor kedua, dan juga sektor ketiga. Oke, jadi kita akan tengok satu-satu dahulu. Apa itu sektor primer ataupun sektor yang pertama? Oke. Sektor primer merupakan kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Maksudnya yang original. Oke, contoh, cikgu bagi contoh terdiri daripada contoh pertanian, pembalakan, perikanan, perlombongan, penternakan. Oke, cikgu ambil contoh lah pertanian. Oke, pertanian orang menanam padi. Hasil daripada padi itu adalah dikategorikan sebagai sektor primer. Maksudnya yang original. Oke, pembalakan. Pembalakan menghasilkan apa? Kayu. Oke. Jadi cikgu harap kamu boleh fahamlah apa yang dimasukkan dengan sektor primer. Oke. Kita tengok yang kedua. Sektor sekunder merupakan aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. Memberi keutamaan dalam menukarkan bahan mentah kepada barangan siap kepada pengguna. Oke, terdiri daripada pembuatan atau perindustrian dan juga pembinaan. Oke, cikgu bagi contoh. Tadi pertanian, sawah padi. Oke, sawah padi itu adalah sektor primer. Tetapi apabila sawah padi itu diproses, dia akan menjadi beras. Jadi beras itu adalah sektor sekunder ataupun sektor yang kedua. Oke, boleh faham kan? Dan yang ketiga, sektor yang ketiga ataupun sektor tertier ataupun sektor ketiga merupakan kegiatan ekonomi yang menawarkan berbagai perkhidmatan. Jadi maksudnya sektor ketiga ataupun sektor tertier ini dia merujuk kepada berkaitan dengan perkhidmatan. Disebut juga sebagai sektor perkhidmatan, sumbangannya memainkan peranan penting kepada pembangunan negara. Oke, perkhidmatan ini maksudnya contohnya perkhidmatan pelancongan. Oke, kamu mau pergi melancong, kamu perlu buat ini, buat itu. Pengangkutan, keuangan, pergi bank, pendidikan, kamu mendapatkan perkhidmatan pendidikan. Oke, jadi cikgu harap kamu boleh nampak dan juga kamu boleh buat perbezaan sudah di antara sektor primer, sektor sekunder, dan juga sektor tertier. Ingat sejak sektor primer merujuk kepada yang dari semula jadi. Sektor sekunder merujuk kepada menukarkan bahan mentah itu kepada bahan siap. Manakala sektor tertier adalah merujuk kepada sektor perkhidmatan yang memberi kita perkhidmatan. Oke, boleh ya? Sekarang kita tengok kepada taburan kegiatan ekonomi di Malaysia. Kita tengok kepada sektor pertanian. Oke, tengok kepada sektor pertanian. Antara contoh tanaman utama di Malaysia adalah kelapa sawit dan juga getah. Oke, kelapa sawit ini banyaklah. Kalau di Sabah, jalan pergi ke Labakan pun, kamu nampak kelapa sawit saja. Oke, getah di Sabah, ya. Kelapa sawit merupakan tanaman jualan terpenting di Malaysia, manakala getah merupakan tanaman jualan kedua terpenting. Jadi, sumber ekonomi
untuk sektor primer yang banyak memberi sumbangan kepada pendapatan negara adalah kelapa sawit dan juga getah. Oke, jadi kalau kamu tengok kawasan tanaman getah di Malaysia, dia ada di Ipoh, Perak, oke, Jasin dan Merlimau di Melaka. Oke, nih kamu nampak di sini, nih yang simbol ini, simbol yang kecil-kecil begini, kamu sudah belajar juga pasal simbol kan? Oke, ini kamu tengok penanaman kelapa sawit. Yang ini adalah penanaman getah. Oke. Jadi kalau kamu tengok getah, kalau di semenanjung Malaysia dia banyak. Oke. Di Sarawak dia ada di Sibu, di Marudi dan juga Seri Aman. Kalau di Sabah penanaman getah ada di Lahadatu, Tenom, Peningau dan juga Udat. Oke, ini di semenanjung Malaysia. Tengok di Sabah dan juga Sarawak. Oke. Nih, kamu boleh nampak. Tanaman getah, kelapa sawit, nanas, sayuran lada hitam. Oke, dan warna biru ini adalah merujuk kepada bandar-bandar yang ada di Malaysia. Oke, ya, ini kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu. Itu tadi getah, ini tengok tanaman kelapa sawit. Oke, ada di Teluk Intan di Perak, ada di Johor, ada di Pahang, ada Terengganu. Kalau di Sabah ada di Lahadatu, Tawau dan juga Sandakan. Oke. Manakala di Sarawak kelapa sawit pun ada ditanam tetapi sangat sedikit, yaitu hanya di bahagian Bintulu dan juga Miri. Oke, Bintulu. Oke, ini Miri, ini Bintulu. Kamu boleh nampaklah penanaman kelapa sawit. Ya. Sekarang kita tengok kepada sektor sekunder. Oke, sektor sekunder merujuk kepada yang bahan mentah tadi diproses menjadi barang siap. Oke, dan kalau kamu nampak di sini dia merujuk kepada sektor perindustrian. Maksudnya perindustrian ini merujuk kepada kilang-kilang. Oke, cikgu bagi contohlah tadi buah kelapa sawit itu adalah sektor primer. Manakala apabila buah kelapa sawit itu dibawa ke kilang, diproses menjadi minyak, menjadi sabun, oke, dia sudah menjadi sektor sekunder. Oke, boleh paham ya? Cikgu harap sangat kamu boleh paham. Oke. Oke, ini adalah contoh-contoh sektor perindustrian yang ada di Malaysia. Di semenanjung Malaysia memang banyak, terutama sekali di bahagian kawasan Selangor sini. Oke. Perindustrian di Malaysia, perindustrian melibatkan kegiatan memproses bahan mentah menjadi barangan siap. Yang cikgu bagi tahu tu ya. Kegiatan perindustrian di Malaysia terbahagi kepada dua, yaitu industri yang berasaskan sumber dan juga industri yang bukan berasaskan sumber. Apa dia dua benda ni? Kita akan belajar nanti. Dan pada tahun 2016, sektor pembuatan telah meningkat sebanyak 4.4% dan menyumbang 255 bilion kepada pertumbuhan KDNK Malaysia. Oke, maksudnya di sini perindustrian di Malaysia ini dia memberi sumbangan yang sangat besar kepada ekonomi negara. Oke, sekarang kita buat perbezaan. Apa itu industri berasaskan sumber dan industri yang bukan berasaskan sumber? Ini bukan, ini yang berasaskan. Oke, kita tengok kepada industri berasaskan sumber dahulu. Oke, contohnya berasaskan sumber, dia ada sumber. Oke, contohnya kayu. Oke, kayu diproses menjadi perabot, menjadi papan. Getah, sumber daripada getah boleh membuat tayar, kasut. Daripada kelapa sawit, jadi minyak, sabun. Oke, manakala industri yang bukan berasaskan sumber, contohnya macam industri elektrik dan juga elektronik. Oke, barangan elektrik seperti penyaman udara dan televisyen. Barangan elektronik seperti komputer dan juga kamera. Oke, maksudnya dia bukan berasaskan sumber. Dia tidak ada sumber yang ada. Oke, industri otomotif, kereta, motosikal, dan pemasangan van, lori, serta truk. Oke, boleh ya?